Okey, payment amount. Kita tengok dekat situ payment amount 28757.83. Catat. Ya. Itu adalah Dia modal keluar, dia kita beli berapa gunakan ribu, untuk membeli 19 unit 15 GAE kali unit. 10 Ha. plus management fee yang dah di-convert kepada ringgit Malaysia. Okey. 28 catat 757.83. Baik. Dia ada bercakap-cakap tu. Okey. Dia Kalau bagus. ada soalan boleh tanya. Tidak paham itu cara orang kira. Aku tahu melabur saya. Ambil di. Okey, ada soalan setakat ni? Baik, kalau tak ada Lain. soalan. Kan Lepas lain lah, itu, dia lebar kan nampak tu. Cikgu, ya. by price tu termasuk yang 3% ke? Betul. Tu ya. Masih Okey. Tengok buy price ni bukan QM buy QM buy adalah sama dengan LME, London Metal Exchange punya price ataupun sama dengan harga spot ataupun harga dunia. Okey. Ini buy price ni adalah QM sell. Okey. Buy price ni adalah QM sell. Maksudnya QM buy campur 3% dapat 64.51. Kalau nak tahu berapa dia punya QM buy, 64.51 ni tolak 3%. Faham? Faham? faham. Faham. Okay. Alright. Ambil payment currency ni, payment amount ni tadi, 28757.83. Ini cara pengiraan yang paling simple. Ambil kita punya payment amount, letak dalam kita punya calculator. Okey. Selepas itu kita pergi balik kepada list. GAE list ni. Tengok list ni, tekan balik. Dia akan bawa kita kat sini. Kita tengok ni dah ada untung dah. Macam saya punya ni, dah ada untung. Okey, dah ada untung. Tapi kita tak tahu lagi keuntungan sebab kita ada lagi profit rate tu ataupun management fee yang kita perlu bayar. Cara dia ialah tekan action, tekan termination. Boleh? Faham? Lepas tu kita pergi dekat bawah, saya ada 19 unit, saya nak jual 19 unit ni. Saya dapat berapa? Tekan butang submit. Boleh? Masukkan termination 19 unit sebab saya ada 19 unit. Okey, saya masukkan 19 unit, saya submit. Boleh Tengok. Sekarang saya dapat 29,000. Tengok dekat net cash out tu USD RM6,316.97 bersamaan dengan ringgit Malaysia RM29,438.42. Okey. Tadi saya suruh catat tadi kan modal payment amount tadi kan. Betul tak? Tolakkan dengan yang kita dapat sekarang ni kalau kita buat penjualan. Terminate 19 unit ni. Okey. Kita terminate 19 unit ni. Ini kita terminate 19 unit ni. Kita akan dapat ini. Dan kita akan dapat dalam ini. Dalam ringgit Malaysia. Ini dalam USD. Yang ini dalam ringgit Malaysia. So modal kita tadi. Modal kita tadi adalah. Modal keseluruhan kita tadi adalah 28,757.83. Kalau kita jual terminate sekarang ni, kita akan dapat 29,438.42. So tolak. Berapa balance dia? 680.59. Apa? 680.59. 680.59. 59. Saya dah untung. Saya nak let go boleh. Tapi saya tak nak sebab untung sikit. Kan? Alhamdulillah untung. Tapi untuk 19 unit saya rasa tak perlu untuk saya.
jual, jadi saya tak jual. Faham? Faham tak? So saya tak jual. Bila saya tak Faham, jual, faham Saya tak jual, saya patah Faham. balik. Saya patah balik pergi kepada list. Okey. Kaedah pertama ni tadi, saya tak nak apabila ada di kalangan kita ni tekan action, tekan termination, dia pergi masukkan 19 unit ni, ini beginner dia submit. Apa yang berlaku? Dia tekan submit terus. Dalam keadaan dia rugi. Faham tak? Dalam keadaan dia rugi, dia submit. Oh. Contohnya sepatutnya tadi modal saya keluarkan 28,757. Tetapi bila dia terminate 19 unit tadi, saya hanya dapat 20,000. Dia main submit. Sebenarnya dia nak cancel, tetapi dia tekan butang submit. Once kita tekan butang submit tu, dah tak ada. Tak ada maaf bagimu. Okey? Okey, kalau kita tak tekan transfer to bank tu, masih selamat lagi lah. Okey, kalau kita tekan transfer to bank ni, okey, kalau kita tekan account bank ni, kalau kita tekan account bank tu masukkan dalam kotak tu, itu yang bahaya. Kalau kita tak tekan, then okey. Okey? Jadi, saya cadangkan kurangkan penggunaan kaedah yang pertama ni. Okey, ada soalan tak untuk kaedah yang pertama? Sebelum kita pergi kepada kaedah yang kedua. Kalau cikgu kalau nak terminate dulu 19 unit tu, kalau terminate 9 unit saja dulu boleh tak? Boleh. Contoh, Boleh. saya nak terminate 9 unit dulu. Saya ada 19 unit. Saya terminate 9 unit. Submit. Boleh? Saya dapat 13,944. Balance saya semua ada dalam tu lagi 10 unit. Faham tak? Faham. Okey. Ini untuk mereka yang beli pada harga emas yang rendah, tetapi jangkaan dia orang masih lagi harga emas nak naik, so dia jual dulu separuh, dia biarkan lebihan tu sebab dia beli pada harga yang rendah, dia tahu harga emas nak spike lagi, harga nak naik lagi, so dia biarkan lagi 10 unit kat situ. Itu boleh, kaedah tu tak ada masalah. Okey? So, ada soalan untuk kaedah pertama? Cikgu nak tanya. Cikgu, Ya, boleh. yang untuk 13,000 ni, dia dah include spread ke belum? Dah include Spread. Yang 3% tu dah tolak ke ataupun kena tolak kemudian? kita kena tolakkan dengan kita kena tolakkan berapa unit yang kita belikan. 9 unit ni tadi pada peringkat awal. Berapa modal kita beli 9 unit, kita kena kira balik lah. 9 unit tu, berapa modal kita peringkat awal tu. Faham tak? Yang kita jual ni, okey, kalau kita tengok soalan untuk jawab soalan tu tadi, senang kita tengok macam ni. Kita tak payah jual 9 unit, kita jual 19 unit. Tengok 19 unit. Tengok, 19 unit saya dapat 29,575. Modal kita tadi hanya 28,757. Itu dah termasuk dengan spread. Kita bayar 28,757.83. Itu dah termasuk spread. Modal kita. Faham tak? So sekarang ni kalau saya jual 19 unit ni, saya dapat duit balik termasuk dengan management fee refund saya sebanyak RM29,575.60. So saya ambil jumlah ni, tolakkan dengan saya punya modal yang asal tu, termasuk spread tu. Okey. So saya akan dapat dia tadi 600 lebih. Faham tak? 600 lebih tu adalah solid keuntungan. Profit, net profit. Untung bersih. Faham tak? Tak payah nak cari lagi berapa kita punya spread. Tak payah. Solid. Okey, net. Ya. Nak tanya sikit cikgu.
secara automatik kalau kita jual ada tak ditunjukkan kita untung atau rugi? Ada. Tengok Tengok. Tengok dekat sini. Contoh ini. Ini adalah initial investment. Okey. 4750. Tengok net cash out ni dah tinggi daripada ni. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul Ah, je. daripada sini kita dah tahu kita ada untung. Tetapi kadang-kadang kita simpan emas ni lama. Jadi profit rate refund kita ni mengurang. Okey, makin berkurangan. Jadi ini tak berapa tepat. Okey, kita boleh tekan kat sini buat termination tadi. Okey. Masukkan 19 unit. Submit. Itu dia. Kita punya keuntungan keuntungan dekat sini tak ada tunjuk. Keuntungan dekat sini tak ada tunjuk. Dia cuma bagi net cash out sahaja. Keuntungan yang sebenar dia tak tunjuk. Okey, kita kena buat pengiraan secara manual. Okey? Ya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Nak tanya kalau yang dalam apps dia punya appearance dia lebih kurang ada tak benda-benda yang macam ni? Ke memang kita kena buat melalui web? Saya rasa web lagi cantik lah. Apps tu saya bukannya kurang mesra sangatlah dengan apps. Sebab banyak benda yang saya tak boleh tengok. Oh, Terlalu simple. ada benda-benda yang kita tak boleh nak. Saya tak boleh tengok saya punya GAE code. Sebab code tu penting juga untuk saya lah. Contohnya. So, contohnya saya tak boleh tengok dia punya contract start bila. Banyaklah benda-benda yang saya tak boleh nampak di dalam apps. So, untuk clear lagi kita buat melalui website. Baik-baik, terima kasih. Okay. So, dekat sini memang dia tak tunjuk. Okay, dia tak tunjuk kita berapa kita untung net. Dia tak tunjuk. Okay, kita kena tahu. Sebab tu kita adakan. Sebab tu Billionaire Warriors di bawah Hajah Mazni ditekankan pengiraan keuntungan GAE, GCA secara manual. Kita nak tahu macam mana kira tu dapat untung kasar, untung bersih dan sebagainya. Jangan kita syok-syok kita tengok kita tengok contohlah, kita tekan sini, kita tengok kita punya GCA dah untung. Net gain 1463.19. Oh, dah untung. Kita ingat kita dah untung. Kita pun tekan situ terminate. Pengsan. Okey. Ada cara pengiraan dia sebab situ ada spread lagi dan management fee yang kita kena kira. Management fee tu dah okey lah profit rate ni. Tak ada masalah. Dia punya spread tu kita tak nampak dekat situ. Okey. So ada soalan lagi untuk GAE. Kaedah pertama ada soalan? Halo? Tak ada cikgu. Tak ada Tak ada, tak ada. Baik. Kaedah kedua untuk sistem, cara kita nak ngira dalam sistem tadi, sama juga. Okey, ini yang saya galakkan. Simple je. Okey, simple je. Tekan kod. Okey, sama juga kita tengok kita punya modal tadi. 28757.83 dan kita letak di dalam kita punya calculator. Okey, lepas tu apa yang kita buat? Tuan-tuan, apa yang kita buat adalah kita pergi dekat list balik. Okey, ini yang paling selamat. Okey, dan paling simple. Paling selamat dan paling simple. Ambil net cash out. Ambil jumlah net cash out ni. Okey. Yang dekat transaksi ni kod 23050 X10T10008719. Okey, saya tengok dekat belakang ni net cash out
So net cash out campurkan dengan profit rate refund. Faham tak? Faham. Faham. Simple je. Net cash out campurkan dengan profit rate refund. Dapat jawapan ni, berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia? Cepat. Net cash out campur dengan profit rate refund. Berapa? Tolong kira. 6334.79. 6334.79. 34.79. Dapat jawapan ni, lepas tu kita kalikan dengan forex exchange. Hari ni berapa? Terbalik, pergi dekat home. Okey. Kita tengok forex exchange dia adalah 4.658. 4.658. Kalikan dengan yang tadi. Okey. Berapa dapat? Sembilan 9034.247. 29507.45. Empat berapa tadi? 4658 kali dengan berapa? Berapa tadi? Dua tu tambah tadi? 6334. Point 90. 79. Point berapa? 79. Betul. 79. Ha. Okey, dapat jawapan berapa? 29507.45. 29507.45. Sama tak jawapan tadi? Ha, sama. Ya. Sama. Simple. So, tuan-puan ambil dua ni. Ambil initial, ambil net cash out. Okay, ambil ni, campur. Dapat jawapan dia tadi, berapa tadi? 29 berapa? 29507.45. Tolakkan dengan modal. Berapa tadi? 28 757.83. Itu jawapan dia. 49. Sama je jawapan dia. Betul. Cikgu semula je. Semula. Tengok mula-mula kita tengok modal kita. Modal. Kan kita ada GAE, kita tekan list. Okey, kita tekan, kita punya kod ni tekan. Okey, saya nak ambil yang pertama Kod ni saya tekan, lepas tu saya tengok dekat bahagian payment amount. Nampak tak payment amount ni 28757.83. Ini modal saya. Termasuk management fee ataupun profit rate. Okey, dapat? Dapat. Ini modal saya. Saya nak beli 19 unit termasuk management fee 3.5%. Saya keluarkan 28,757.83. Faham tak? Faham bidik lah. Faham? Faham. Baik. Lepas tu, pergi dekat list balik, tengok dekat initial, dekat net cash out ni, pada transaksi yang sama. Ambil net cash out saya ada 5552.56, campurkan dengan profit rate refund. So dapat jawapan dalam dolar. Betul tak? Ya. Betul. Betul. Lepas tu tengok berapakah, yang ini jawapan tadi dia bagi dalam dolar, betul tak? Berapakah dalam ringgit Malaysia pula? Kita tukarlah, kalikan dengan ringgit Malaysia.
Ringgit Malaysia berapa? 4.658 kali. So kita dah dapat jawapan 29,000 lebih tadi. 29,000 lebih tadi, tolakkan dengan modal kita 28,000, ada lebihan dia 600 lebih. Itulah keuntungan kita. That is the very simple way. Faham? Faham. Faham, cikgu. Faham? Simple. Tak payah pening-pening kepala. Ya? Cikgu, Ya. tapi bila tadi tolak tu, dia punya amount dari lebih kurang 724. Dia ada lebih sikit daripada tadi pinggiran tadi lah. Sebab tadi kita kira 65 point berapa tadi? Ni dah naik sikit dah. 60. Okey. Faham? Faham. Alright. So net cash out dia pun dah dia punya net cash out pun dah bertambah. Okay, so jadi lain dah. Alright? Boleh? Boleh. Dia bagi jawapan yang tepat. Yang ini dia bagi jawapan yang tepat. Okay, nak tengok. Saya buat sekarang ni harga berapa? Harga 6560 6560. 6560. 65.60. Okey. Saya tengok. Okey. 6560. Yang ni 5552. 5.552.56. 55 tambah dengan 737.96. So 1290.52. Betul? 1290. Sorry. Salah tekan. 5552.56. Cikgu tulis kat mana? Saya tulis dekat sini, kat calculator saya. Oh, okey. 6290.52. 52.56 campur dengan 737.96. 6290.52. Ya. Okey. Tengok berapa kita punya. Okey, tengok harga emas tadi sama lagi 6560 Tengok berapa forex exchange. 4.658. Sama. Ini 4.658. Kalau saya jual, saya dapat 29,301. Tengok, Betul. saya buat balik. GAE, list. Saya tekan action, saya tekan termination. Okey. Masukkan 19 unit. Saya submit. Betul tak? Lain sikit. 29,301. Sebab decimal dia. Lebih kurang lah. Lebih kurang dia. Dia kurang 300. Ya. Decimal dia. Mana pula dia sini? Kurang 300. Sekejap Biasa dia tepat. Harga dia berubah lah. Harga dia berubah. Saya rasa dekat sana belum lagi lah. Betul. Dia akan bagi jawapan yang tepat. Saya dah buat beberapa kali dah. Okey, inilah dia punya kaedah. Okey, dia akan bagi jawapan yang tepat. Okey. Saya tengok. Tengok dia naik lagi, dia kurang balik. 6553. Kita tadi 6560, betul? Betul. Okey. Dia dah berubah dah jadi 300 kurang. Nampak? Tadi kita 6560, betul? Betul. Kita cuba balik 5501 5501.07 campur 737.96. Saya dapat 6239.03 Berubahlah. Tengok home. Pergi kali dengan 4.658. 29061. Betul? Betul. Betul. 658. Right? Itu dua kaedah yang perlu kita gunakan untuk melihat keuntungan kita. So tak payah pening-pening kepala. Contohnya pada hari Jumaat, biasanya harga emas naik. Okey. Harga emas naik hari Jumaat pagi. And then
Malam. Harga emas naik pagi and then kita tak sempat nak buka besok hari. Sebab kalau kita nak terminate pada hari Sabtu, tak dapat. Tak dapat ya. Oh. Okay. Kita tak dapat nak buka pada hari Sabtu. Jadi kita nak buat dummy termination, tak dapat. So inilah kaedah dia. Net cash out campur dengan profit rate refund. Okay. Net cash out campur dengan profit rate refund. Kali dengan Okay. FX. Berkali dengan forex exchange. Itu kita dapat. Kod ni dapat dibuka. Tak masalah. Kita dapat tengok kita punya modal. Okay. Modal ni kita dapat tengok. Ni tak ada masalah. Payment amount ni. Okay. So dapatkan jumlah tu tadi. Tolakkan dengan payment amount kita. Dan kita tahu kita untung ataupun rugi. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan? Cikgu, maksudnya kalau kita nak terminate, kita kena fast action lah pasal kita punya harga kan berubah every 5 minutes, right? Betul. Betul. Macam tadi kan. Sekejap dia lari. Ya. Okay. Okay. So ada apa-apa soalan? Dia punya final nanti bila dia keluar dia punya apa nama? Dia punya apa nama? Dia punya contoh. Dia punya apa nama? Ni. Contoh dia punya ni kan. Dia punya sijil. Ni sijil ni. Contoh sijil ni. Sijil dia dah keluar lah. Sijil je lah. Okay. Alright. Soalan? Bernia? Cikgu, pergi page tadi ke cikgu? Page yang payment amount tu. Payment amount. Pergi dekat dekat kod tu. Okay. Pergi dekat kod tu. Okay. Payment amount. Saya perasan kita ada 2 layer of amount ni, yang payment amount bawah dengan atas tak sama, is it? Tak sama. Jangan gunakan payment amount ni. Jangan samakan payment amount ini. Kan ada 2 tu dengan bawah? Yes, betul. Jangan samakan payment amount ini dengan payment amount ini. Yang bawah tu. Okey. Ini tak sama. Kenapa ya dia tunjuk? Yang ini dah tambah profit rate. Okey. Okey. Yang ini tak. Yang ini solid kita punya pembiayaan. Okey. Without management fee lah, profit rate or profit rate. Oh, tu modal asal lah. Modal yang dipinjamkan yang, yes, QM bagi. Ini QM bagi. Yang 9 kali ganda tu. 9 kali ganda, betul. Contoh 19 unit kali dengan 9. Berapa? 19 kali dengan 9. 171 unit. 171 unit kalikan dengan 250. 42,750. Okey? Nampak? Alright. Boleh kecap saya? Faham cikgu. Faham. Betul. Ada apa-apa soalan? Dah faham? Cikgu, maksudnya begini. Yang 10 unit ni, kita hanya bayar seunit lagi. Artinya yang 9 tu QM bagi. Begitu ke? QM biaya. Dia biaya. Quantum Metal biaya kepada kita. Betul. Oh. So yang profit tu dah inklusif return back yang 9 tu? Betul. Oh. Betul. Yes. Okey, yang boleh kita gadai balik sementara tu yang mana ya? GCA? Yang itu GCA bang. Gold Convert Account. Yang itu tak diajar pada malam ini. Dia akan diajar insya-Allah pada minggu depan. Okey. Kalau nak menghafalkan 2-3 nama ni kena susah nak ingat. Tak apa, pelan-pelan. InsyaAllah boleh dapat. Cikgu, ada beza tak JEA 10 dengan JEA 5 tu? Ada beza tak daripada segi dia punya pengiraan dia, profit dia? Ada beza pengiraan dia. Okey, pengiraan pertama dia adalah dia punya management fee 3.5% dibayar selepas semasa kita membuat termination untuk GAE kali 5. Okey.
Manakala untuk GAE kali 10, management fee-nya dibayar semasa kita membuat pembelian. Yang itu upfront lah maknanya. Betul. Lepas tu, markup untuk GAE kali 5 adalah 4%. Markup price iaitu QM sell dia tu adalah 4% daripada QM buy. Manakala untuk GAE kali 10 adalah 3% daripada QM buy. Markup dia. Okey. Selepas itu, pembiayaan yang diberikan oleh GAE kali 10 adalah 9 unit bagi setiap pembelian 1 unit. Manakala GAE kali 5 adalah sebanyak 4 unit pembiayaan bagi setiap pembelian 1 unit. Harga bagi GAE kali 5 untuk 1 unit adalah $25. Manakala GAE kali 10 adalah $250. Okey. Cikgu, management fees is on 1 unit, right? Management fee is on that 4 unit. Contoh kalau 9 unit pembiayaan, on that 9 unit lah. Oh, on 9 unit. Bukan on keseluruhannya 10 unit lah. Bukan. Sebab itu yang 1 unit tu kita sendiri punya modal. Okey. Okey. Okey, faham. Ada soalan lagi? Tanya. Cikgu, ini mungkin terkeluar sikit lah soalan cikgu. Tapi Boleh. saya ada tanyanya. GCA dengan JAE ni yang kali 10 kali 5. Kalau kita nak melabur, mana yang lebih baik? Itu bergantung kepada encik, abang. Okey masing-masing. Bergantung. Kalau kata ada duit lebih untuk GAE kali 10, kita hanya menggalakkan bagi mereka yang mempunyai duit lebihan. Kalau dia orang yang tak ada kalau jangan menggunakan duit kecemasan. Okey. Tak boleh gunakan duit kecemasan. Takut nanti katalah duit kecemasan tu duit untuk anak kahwin bulan 1. Kita nak beli GAE kali 10. Kita gunakan duit 100,000 tu untuk anak kahwin. Kita ingatkan harga emas naik bulan 1. Kita pun beli emas pada GAE kali 10. Tengok-tengok bulan 1 ni tak naik. Dah duit kita pun masih tertanam dekat modal GAE kali 10 tu. So kita pun merana. Faham tak? Faham. So jadi bahaya. Manakala untuk GCA ni pula, untuk duit kecemasan pun tak ada menjadi masalah. Sebab ada pulangan sebanyak 85% daripada nilai wang yang kita guna untuk beli emas tu tadi. Okey. So kita ada 100,000. Kita nak beli emas dulu tapi kita GCA kan. Kita dapat 85,000 balik. Esok ataupun lusa. So kita bolehlah gunakan 85,000 tu untuk kahwin anak kita pada bulan 1. Contoh. Jadi kita tak tertanam. Tetapi dalam masa yang sama, kita punya emas ada dekat situ lagi. Okey. 100% nilai grammage emas kita ada dekat situ lagi. So kerja kita mengumpul grammage emas kita. Oh, maknanya grammage tu dia kekal. Dia bukan yang 15% tu sahaja. Bukan, 100% tu kita punya emas. Okey cikgu, macam GCA katakanlah kita beli unitnya misalnya kata 10 lah, ambil yang kecil 10. Kalau sekarang ni kalau 10 unit lebih kurang berapa ribu ya? Kalau 10 unit saya tunjuk sekarang GCA. Boleh. Bukan GCA nama dia GAE. Kalau unit ni GAE. Oh, okey. Yang boleh gadai tu. Yang boleh kita ambil berapa mana. Okey. Okay. No problem. Sekejap. Saya tengok balik. Okey, kita beli 10 unit. Berapa Contoh saya nak beli GAE. Purchase GAE 10. Saya nak beli berapa unit tadi? 10. 10. Yang mudah lah kalau banyak takut susah nak kira. Okey. 10, katalah saya nak pakai better pack. PX.
Okey, harga satu unit $250. Okey. UM jual dengan kita lepas markup 3% adalah 67.54. Okey. Management fee dikenakan untuk satu unit 78.75. Kalau ada 10 unit tu kali dengan 10 lah. Okey. Tapi kat sini dia tak total lah. Berapa semua? Total, sabar. Sekejap Okey, saya terangkan satu-satu. Lepas tu kita submit. Kita submit, ini dia. GAE kita keluarkan untuk 10 unit tadi adalah RM11,645. Management fee ataupun profit rate yang tadi $78.75 tu kan adalah total up untuk 10 unit adalah RM3,668.20 dan payment amount adalah RM15,313.20. Maknanya GAE punya jumlah ni pembelian campur dengan profit rate ni jadi RM15,313.20. Okey. So dekat sini kita tak nampak lagi berapa jumlah unit emas dalam gram tu Belum lagi. Bila kita dah jual baru kita nampak. Tak apa. Kalau nak tahu berapa unit dalam grammage emas ni senang. Patah balik. Kita back list purchase GAE kali 10. Tengok ni. Harga emas satu unit 250, betul tak? $250. Harga emas 1 gram 67.56. Bagikan 250 bagikan dengan 67.56. 250 bagikan 67.56. Satu unit kita dapat 3.7 gram. Okey. 250 bagikan ni, satu unit kita dapat 3.7 gram. Kalau harga pada hari ni lah. Sekarang ni kita beli 10 unit. Kalau 10 unit, so kita kalikan dengan 10. Okey, kita punya modal sendiri kita boleh beli 37 gram. Campur dengan management, campur dengan unit yang dibelikan, yang dibiaya oleh Quantum Metal. Okey, kali dengan 10 lah. Kali dengan 10. Jadi 370 gram kita punya emas. Keseluruhannya. Kalau kita beli. Kalau 10 unit 37. So kalau kata 5 unit kita beli 5 unit kita tambah, kita darab lagi dengan 5. Betul. Tadi satu unit 3.7, betul? Betul. 3. Okay. So kita kalikan dengan 5. Okey, so 185 lah. 185 gram kita ada untuk 5 unit. Faham. Okey, very simple. Syok buat Quantum Metal. Okey, cikgu, yang ni JAE artinya kali 10 kali 5 kan? Yang kita beli terus tadi, yang awal soalan saya, apa GCA Yang kita boleh... GCA tak diajar malam ni, bang. Okey. GCA diajar pada malam hari Rabu minggu depan, insya-Allah. Kalau abang nak bertanya lanjut lagi, saya boleh ajar abang selepas selepas waktu kita Zoom ni. Okey. Macam mana nak pakai nombor saya tak ada. Ambil nombor telefon saya 018. Kejap. Ambil pen pula. Tak nak menjadi masalah bang, boleh. Dah banyak kali diajar dia orang ada tak faham. Tak apa, pelan-pelan insya-Allah boleh. 018 978 978 7496. 7496. Ya betul. Nama saya Sofian. Sofian. Saya baca lagi sekali ya. 018 978 7496. Betul. Okey, tuan tinggal di mana ni? Saya di Johor, bang. Wah, lama jauhnya. Abang di mana, bang? Saya KL dekat apa tu? Tak apa, saya boleh bantu insya-Allah. Insya-Allah saya boleh bantu. Insya-Allah. Nanti abang telefon dengan saya Okey. Boleh. Okey. Kita teruskan dengan kita punya pengiraan GAE kali 10. Okey. Baik.
Untuk dua-dua kaedah ni, ada apa-apa lagi soalan selain daripada GCA? Cikgu, saya ada soalan. Ya. Kalau masa beli tu, contoh kita beli emas sekarang, dia nilai emas, dia kan harga tinggi. Jadi kalau kita tengah tunggu harga emas tu tak naik lebih pada harga yang kita beli, cikgu ada nasihat tak? Saya nasihatkan, Tak okey, payah jual lah, tunggu lah. saya nasihatkan, okey, ini adalah nasihat ikhlas daripada saya. Ya. Bagi semua beginner, okey, letakkanlah KPI dahulu. Letak KPI pada apa-apa harga sekalipun. Dalam satu unit pun tak ada masalah. Okey. Okey, letakkan KPI pada satu unit. Tetapi untuk makluman, the best price yang boleh pergi dalam 2 tahun ini adalah 66.9. Lebih kurang dalam 67. $67 per gram. 66.9, 66.8, 66.8 lah lebih kurang per gram. Okey. Kalau kita beli harga hari ini 65.59, 65.59. Quantum Metal ada markup 3%, campur 3%. 67.55. The best harga emas boleh pergi 66.8 ataupun 66.9. Dia boleh pergi, tetapi chances dia nak pergi tu kita kena buy time. Kita kena menunggu masa yang agak lama sedikit. Ini adalah pengalaman saya yang ikhlas. Okey, saya pun cakap juga dalam grup saya kan, untuk masa sekarang ni adalah tak berapa nak sesuai untuk membeli emas GAE kali 10. Kecuali kalau kita tak ada KPI. Ya. Kalau macam tu, macam ni nak buat benchmark, cikgu? Betul tak? For Ya. beginner. That's why saya cakap tadi. Kalau bagi mereka beginner, untuk beginner ataupun mereka yang belum pernah membeli emas sebelum ini, okey, dia kena beli satu unit ataupun unit yang dia mampu beli. Alright. Okey? So dia beli. Okey, saya kata bukan kata tak bagus beli terus. Ini untuk mereka yang dah buat pembelian sebelum ini. Yeah. Okey? Untuk mereka yang dah membuat pembelian sebelum ini, saya sendiri personally, saya tak berapa nak galakkan untuk diorang beli pada masa ini. Okey? Kecuali news kata memang dia nak flow pergi ke 80. Macam mana yang kita dengar sekarang ni. And then kita kena tengoklah analisis chart berapa-berapa itu, kita kena dalam lagi lah, kita kena ikuti kelas yang ada ni lah. So untuk kita beli pada satu kuantiti yang terlalu banyak, contoh kita nak beli pada harga 65.59, kita beli 100 unit. Saya personally saya tak berapa galakkan. Kalau nak beli 100 unit tu gunakan dalam 20 unit saja. Duit tu untuk membeli sebagai kita punya benchmark. Kalau duit kita ada untuk membeli 10 unit tu, kita gunakan 2 unit saja untuk benchmark. Okay? If anything happen, kalau harga emas jatuh, okay, 3 to 4%, then kita buat layering. Okay? Jatuh lagi, sebab apa, kita dah ada modal tadi. Jatuh lagi, kita buat layering. 3%. Jatuh lagi, kita buat layering. Okay? Saya tak nak ada di kalangan kita yang menunggu sampai 2-3 tahun. Okay? Okey, 2-3 tahun emas tak naik-naik. Jadi dia nak gunakan duit tu, dia jadi resah untuk beginner. Untuk otai-otai ni tak ada masalah. Dia dah faham dah. Okey. Kita dah faham dah. No problem. Harga emas nak jatuh pergi 52, pergilah. Lagi seronok kita. Harga emas daripada 65.59 ni, kalau dia pergi 52 dolar per gram, nak tengok hari raya entah apa nama dia orang panggil hari raya tu, harga emas jatuh, dia orang pergi beli emas di Quantum Metal ni, macam beli apa saya pun tak tahu. Ini untuk otai, untuk orang yang dah lama di dalam Quantum Metal ni. Tapi untuk orang yang beginner ni, dia dah beli pada harga 65, harga emas jatuh pergi 50, 60. Mula dia upload dalam Facebook. Quantum Metal menipu gini. Pergi kelas baru dua kali, faham pun tak tahu lagi macam mana pengiraan GAE kali 10. Okey, so itu yang menjadi masalah di kalangan kita sekarang ni.
Datuk Lim Kong Sun pun dia sendiri cakap. Saya sendiri dengar depan dia sendiri cakap. Ada di kalangan konsultan ni, pada harga puncak, dia gasak orang suruh beli GAE kali 10. Saya berani cakap macam ni sebab apa? Datuk Lim sendiri bercakap depan saya. Okey? Ada di kalangan konsultan ni, harga pucuk. Okey? The best harga boleh pergi 66. Dia pergi gasak orang harga 65, 66. Dia suruh orang beli 10, 100 unit. Entah bila orang tu nak kautkan keuntungan. Suruh orang tu buat GCA. Okey? GCA ni at any level of price, jangan putus. Sebab apa? Harga emas pada tempoh 20 tahun yang lepas, dia telah menunjukkan peningkatan almost 800%. Faham tak? So, kita untuk GCA ni untuk tempoh jangka masa lama. So, Datuk Lim bagi tahu, so janganlah kita suruh orang beli GAE kali 10. Dia suruhlah orang beli GAE kali GCA. Datuk Lim bagi tahu. Sebab ada orang komplain kan. Komplain pergi ke HQ apa semua. Kan? Bukan kata tak boleh beli. Boleh membeli tetapi janganlah sampai orang tu gunakan keseluruhan duit dia tu yang ada tu gunakan untuk membeli GAE kali 10. Bila harga emas jatuh dia dah tercongak macam itu, dia tak boleh nak buat apa. Duit dah habis ke beli GAE kali 10. Beli pula pada harga buy price 65.70. Pengsan lah kawan. Kan? So kalau harga emas boleh pergi pecah seminggu depan jadi $70, okey lah juga. Kan? Ini dah lah duit kawan tu, duit kecemasan. Kan? Lepas tu dia pergi pula orang tu beli sampai 100 unit. Kan? So agak-agak lah kita sebagai konsultan ni, saya sendiri, saya nasihat saya lah. Saya tak cakap orang lain. Saya selalu pesan dengan diri saya sendiri. Kan? Kita kena timbang. Kecuali memang news ni memang flow dia memang kata dia akan pergi 80, dia akan pergi 80, dia akan pergi 80. No problem. You suruh dia beli. Tapi masih juga kita jangan suruh dia dump the whole money dia ada tu untuk membeli GAE kali 10. Okay? So dia buat layering. Sebab harga emas dia fluctuate. Hari ni dia 65.59. Lagi satu bulan dia boleh pergi 50, 53, 54. Contoh. Kan? Kalau kita dah suruh dia gunakan duit semua tu untuk membeli GAE kali 10, kalau harga emas jatuh jadi 53, apa modal dia gunakan untuk beli GAE kali 10 lagi? Nampak tak? Itu maksud saya. So, ada apa-apa lagi soalan? Betul Cik Sufian. Cara Cik Sufian nasihatkan ni betul-betul ikhlas. Bukan nak Ya, ambil betul. ambil Tak guna keuntungan, kita. ambil point. Ya, betul. Kadang-kadang Betul, yang betul. diorang ni pasal nak target, nak jadi dealer lah, apalah. Tu yang dia pujuk semacam tu. Tak juga. Kalau yang nak jadi dealer tu, kebanyakan dia orang ada keinginan untuk jadi dealer. Dia tak ada menjadi masalah. Itu tak menjadi masalah. Dia tak kira harga emas tu pucuk pun tak masalah. Dia jadi break even pun dia tak untung dalam pembelian emas tu pun dia tak kira. Itu tak menjadi masalah. Sebab apa? Bila kita dah jadi dealer, once kita dah jadi dealer, besok hari harga emas jatuh, apabila kita rajin membuat jualan emas di Quantum Metal ni, kita rajin membuat sales di Quantum Metal ni, kita punya modal untuk jadi dealer tu, kita boleh dapat balik berlipat-lipat kali ganda. Untuk jadi dealer should be no problem bagi saya lah. Okey, ini pengalaman saya. Pengalaman saya yang tak berapa lama dalam Quantum Metal ni. Okey. Tapi yang saya tak suka, bukan saya tak suka, benci lah. Saya tak berapa setuju. Okey, tanyakan kita punya klien tu, berapa you sedia? Berapa you ada untuk membeli? Contoh dia ada simpanan, dia ada 100,000. Okey. Okeylah, awak keluarkan 100,000, awak beli je GAE kali 10 ni. Jangan buat orang macam gitu. Nasihat saya, kalau dia ada 100,000, berapa dia rasa dia tak pakai dalam tempoh 2 tahun? Saya tak pakai 40,000, dia kata. Okey, awak ambilkan 40,000 ni, beli GAE kali 10. No problem. Ataupun ambil 10,000 ni, beli GAE kali 10. Jadi KPI dia. Okey, bila harga emas drop 3% to 4%, dia ada lagi balance dia dekat situ tadi. 10,000 dah pakai. 90,000 ada lagi balance. Ambilkan lagi 10,000 tu, guna untuk layering namanya. Harga emas jatuh, beli lagi 3%. Nampak tak? Kenapa kita perlu layering? Untuk mengelakkan kita menunggu lama keuntungan pada peringkat emas yang atas tu.
Mana Cik Umi ni? Okey, faham tak? Okey, okey. Faham. Lagi Ah. satu, kalau JAE 10 ni, artinya kita kan dibiayai oleh Continental yang 9. Yang satu kita bayar. Tempoh berapa lama ya yang untuk bertahan? Orang kata setahun. Yang berapa? 3.5% tu ya. Lepas setahun nanti macam mana tu? Dikira lain ke atau macam mana? Macam ni bang, abang beli GAE kali 10 ni, abang beli satu unit, dia bagi pembiayaan 9 unit. 9. Okey. Diam je. Abang monitor berapa harga emas abang beli. Ini Itu cerita ni saja. lah. Ceritanya bila Yang beli mahal. lain-lain tu abang tak payah pening. Yang lain-lain dia punya management fee ke apa semua ke abang tak payah pening. Dalam proses pertama ni dulu abang beli, abang tahu berapa harga abang beli tu, abang duduk diam-diam. Tunggu harga emas naik melebihi daripada harga beli abang. Abang Okey. mula buat pengiraan. Contoh macam kita tunggu sampai dia makan masa 2 tahun. 2 tahun. Okey. Sekejap lagi saya akan tunjukkan dengan abang cara pengiraan dia. Okey. Boleh bang Boleh. Okey. Soalan lain lagi ada tak? Sebelum kita pergi kepada pengiraan. Ada soalan? Malam ni ada 187. Saya tahu tuan-tuan semua nak jual tuan-tuan punya GAE kali 10 tu. Chatbox ada soalan. Okey, tolong baca. Tolong baca chatbox. Okey. Saya baca. Banyaknya. Tolong wait. Saya baca dulu chatbox sebelum kita pergi kepada pengiraan panjang. Panjang Cikgu nak tanya sekejap. Boleh? Boleh, no problem. Okey, kalau katalah kita buat simpan GAE 10 ni, okey, profit rate tu adalah untuk setahun. Betul. Okay. So apabila dalam tempoh setahun tu memang tak ada kenaikan harga emas. So kita kekalkan je dekat situ. So profit rate tu untuk the next year tu dia akan charge kita. Dia akan auto calculate per day. Oh, okey. Contoh 78.75 bahagikan dengan 365 kalau dia bukan tahun lompat. So kita akan dapat daily punya profit rate. So for the next year tu dia akan kira berapa sen tu lah. Berapa sen. Jangan risau. Yang itu pun you boleh dapat untung juga. Based on my pengalaman. Okey, jangan risau. Buy time. GAE ni ingat, beli guna duit lebihan yang kita terasa kita tak pakai. Duit yang kita letak dalam pasu bunga, letak dalam kotak kasut, letak di atas almari, letak dalam dalam tempayan beras. Okey. Duit-duit tu semua kita gunakan. Okey? Jangan gunakan duit yang kita gunakan untuk bayar kereta, kita gunakan untuk bayar rumah, jangan gunakan. Okey? Sebab itu alright, boleh? Boleh. Lepas tu satu lagi, ada kawan saya, dia ada tanyalah, dia ada emas fizikal, emas perhiasan, dia memang dia tak gunalah emas tu. Okey. So tujuan dia nak pajakkan emas tu untuk nak beli GAE ni. Sesuai ataupun tidak sebenarnya? Sesuai, sangat sesuai. Kalau nak tahu cara lebih lanjut boleh berhubung dengan saya. Baik. Okey, boleh berhubung dengan saya. Okey. So Quantum Metal dia punya markdown bila dia ambil emas 916 ni dia ambil 90%. Selepas itu kita gunakan Quantum Metal punya facilities,
Okey, kita gunakan facilities untuk quantum metal tu, so dia akan lagi deduct 3%. So bila kita nak pilih penggunaan GSA ataupun GAE. Kalau GSA dia akan tolak lagi 7% lah, mark up 7% pembelian macam biasa. Kalau GAE dia akan mark up 3% lagi. So total dia bukan kira tambah-tambah persen tu tak. Total dia lebih kurang lah. Lebih kurang dalam deduction dia lebih kurang dalam 10%, 15% macam tu lah. 13 to 15% macam tu sahaja. Okey. Nak tahu boleh berhubung dengan saya. Saya boleh ajar. Okey. Untuk yang nak jual barang kemas tu, tak lama lagi QMJ Johor Bahru akan dibuka. InsyaAllah pada awal bulan 1 ni. So di Johor, di Eco Galeria Iskandar Putri. Jadi boleh datang di Eco Galeria, di kedai tu, QMJ Quantum Metal Jewellery, untuk uruskan barang kemas supaya kita boleh beli barang kemas ataupun kita boleh tukarkan barang kemas kita tu jadi GSA. No problem. Okey. Saya baca dulu soalan-soalan ni. Kalau nak jual kurang daripada 9 include spread ke? Dah submit. Boleh saya nak tanya? Boleh. Saya nak tanya, sekarang ni dah the best time untuk terminate kita punya GAE ke ataupun harga emas akan naik lagi? Okey, bergantung kepada puan punya target. Bila kita beli emas GAE ni, bukan kita kena target dulu. Berapa saya nak untung? Okey, berapa sebenarnya saya nak untung? Kalau kita kena letakkan kita punya niat dulu. Kalau niat kita letak untung dalam 50%, tengok kita dah untung ke tak 500 dekat situ. Kalau dah untung 500 pembelian satu unit tu, let go. Okey? Kalau kita ikut news, dia nak pergi lagi 66. Tetapi how strong is that news? Itu yang menjadi persoalannya. Saya tak berani janji apa-apa sebab quantum metal pun tak ada janji bulan bintang. Kalau kita rasa kita target untung tu dah cukup 40 to 50%, let go. Tunggu harga drop sikit, news akan datang lagi, kita beli lagi. Dia jatuh 3%, kita beli lagi. Macam tu. Kalau ikut news sekarang ni, dia kata dia nak pergi 66. Tetapi tak begitu kuat dia punya pemangkin tu. So bagi mereka yang dah ada untung 40 to 50%, kalau rasa cukup bagi mereka tu, boleh jual. Tapi bergantung kepada ketamakan kita. Kalau kita rasa nak untung lebih daripada 50%, 70, 100%, dan kita tahanlah. But there is a price, which is kalau harga emas jatuh, nilai dia jatuh, so nilai emas kita tadi jadi berkurangan. Bila jadi berkurangan, so kita kena redha lah. Sebab kita pasang niat tadi nak dapat untung lebih. Boleh ke tak emas ni naik lagi? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Ini kerja Allah, bukan kerja saya. Alright? Adakah saya menjawab soalan puan? Menjawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Spread ke atas modal saja kan cikgu masa beli? Spread ke atas. Okey, faham. Untuk jual tak ada markdown kan? Untuk jual tak ada markdown. Tak ada. GAE 10 tak ada. App simple sangat maklumat. App lebih simple, itu website lebih. Okey, betul. Mungkin betul. Rule cash MY apps tak ada. Net cash out dalam MYR pun tak ada dalam apps. Yes. Kalau kita nak terminate, kita dapat persen setiap bulan ke? Tak. Kalau kita terminate, kita tak ada dapat commission. Okey? Duit tu akan pergi kepada bank account ataupun floating. Itu terpulang kepada pilihan kita. Alright? So, Atika 29,507 harga dia berubah. Tadi ya betul, pembiayaan yang 9 modal kita 250 payment. Kita tak dapat ke pembiayaan quantum metal, ada 9 unit. Kita dapat pembiayaan 9 unit bagi setiap pembelian 1 unit daripada quantum metal. Dalam ni dia ada beritahu ni. Kalau 19 unit tu kalilah dengan 2250. Betul. Sebab 1 unit pembiayaan dia adalah 2,250 USD. Kalau 19 unit kalilah dengan tu
Alright. Oh, ingat malam ni terang GSA, saya baru daftar jadi minta izin keluar. No problem. Nanti rakamannya tolong. Okey. Anak siapa tu? Okey, untuk siannya. Kelas bimbing orang baru. Ada juga situasi dia nak beli 10 unit tapi konsultan. Okey. Yeah. Tengok tu. Bang Jam cakap. Ada juga situasi dia nak beli 10 unit. Tapi konsultan suruh beli 1 unit je. GAA 10 sebagai benchmark. Last emas naik, klien marah. Aku nak beli 10, kau tak bagi. Sekarang emas dah naik. Cerita macam ni pun ada masalah juga. Okey? Dia kira harga emas naik. Tapi kalau harga emas jatuh, ni pengalaman kita lah. Bila orang beli 1 unit, harga emas jatuh, kan? Dia beli 10 unit contohnya. Dia dah beli 10 unit. Orang dah suruh beli 1 unit, dia beli 10 unit. So, bila harga emas jatuh, daripada $60 tu, dia jatuh sampai 52, dia punya telefon tu tak berhenti-henti. Time tu lah dia kata anak dia sakit lah, anak dia nak pakai duit lah, bapak dia gini lah, gitu. Lepas tu dia kata, nilai emas dia dah jatuh, dia pun masuk dalam Facebook, buat fitnah macam-macam gitu. Pun ada. Jadi sebenarnya beli emas ni terpulang kepada kita sendiri. Konsultan hanya menyuarakan pendapat. Okey, kita hanya menyuarakan pendapat bergantung kepada kita punya pengalaman yang lepas. Okey, banyak dah liku-liku kehidupan yang kita dah lalui sepanjang kita di dalam quantum metal ni. Okey, ada orang nak macam ni, tapi keadaan emas jadi macam ni, kita juga salah. Ada orang nak macam ni, keadaan emas macam ni, kita juga yang salah. So, bergantung kepada keadaan. Okey, bergantung kepada keadaan. Tetapi kalau dia kata duit yang 10 unit tu memang dia tak pakai langsung. Dia ada lagi duit dalam bank. Tak ada masalah. Kalau emas jatuh ke, emas naik pun saya ada duit lagi dalam bank. No problem. Saya nak beli 10 unit. Khalas. Go ahead. No problem. Okey. Alright. Bila QM akan bagi payment 9 kali? Automatic. Kita beli 1 unit, quantum metal terus bagi 9 unit. Sekejap lagi saya akan bagi tunjukkan cara pengiraannya. Boleh Tuan explain berkenaan kiraan spread, time beli dan jual? Boleh. Okay. Alright. Okay, ada apa-apa soalan lagi untuk ni? Boleh kita pergi kepada pengiraan? Hello? Ya, cikgu bagi yang tu, yang 9 unit tu. Boleh, insyaAllah. Tengok. Terima kasih. Baik. Baik. Saya ambil contoh. Untuk quantum metal ni, kita kena ada satu situasi untuk pembelian GAA kali 10. Kita kena ada situasi. Entah Okey. Ingat, contohnya pada hari ini, 29 hari bulan 11 2023. Okay, QM saya ambil ni contoh QM sell iaitu sama dengan QM sell sama dengan 67.57. QM buy sama dengan 65.60. Macam mana kita nak dapat QM sell ni? QM buy campur 3%. Dia akan jadi 67.57. Okey? Faham Katakanlah quantum metal sell. Quantum metal sales ni, quantum metal jual emas segram berapa kepada kita? Quantum metal jual emas segram kepada kita, dia ambil harga dunia 65.60 ni, dia campurkan 3%. Apa 3% ni? Spread. Apa spread ni? Markup. Apa markup ni? Untung quantum metal untuk quantum metal uruskan dia punya pengoperasian, perniagaan dia. Very simple. Untung dia lah. Alright. Faham Ada apa-apa soalan untuk pengiraan spread? Ya, cikgu. Okey, QMS ni 6757 bermakna harga dunia.
Okey. Kan, harga dunia ni QM buy. Oh, QMB apa salah lebih murah, yang sell lebih tinggi? Sebab QM buy ni adalah Quantum Metal nak beli harga emas kita kena pakai harga emas dunia. Okey. Yang Betul, 57 harga emas dunia. Lepas yang ni tu, dah dimakan. Tak. okey. 67, 57 ni harga emas Quantum Metal jual. Okey. Jual pada QM kita. jual. Ke 65? 65 ni harga dunia. Oh, jadi kita ambil kalau kita beli harga 67 lah. 67 lah sebab Quantum Metal ambil untung 3%. Okey. Kalau Boleh, 3%, Boleh 68. Quantum Metal. Artinya 6860. Plus Tapi minus. Oh, dia ambil sikit lah. Okey. Plus 3%. Okey, nanti bila kita jual, dia kira yang mana? Kalau harga yang sama macam ni. 6560 QM buy. Okey, bermakna persen tak masuk ya? 6756. Lebih kurang lah tu. 6756.8. Okey, saya dah kira. So bila kita jual 3% ni tak adalah. Dia Okey. bila kita jual balik Bermakna dengan kita Quantum Metal, kita nak tahu berapa nilai emas tu pada mata dunia. Nilai. okey. Kalau bermakna kita kalau beli masa yang sama, artinya masa beli dicampur 3%. Kalau kita jual balik dikira 6560 tak campur 3%. Okey, faham tak? Betul. Dia ambil pada harga emas dunia. Tak ada markdown. Kalau harga emas dunia ni 6560 itulah dia ambil. Tapi kalau kita beli dekat luar, kita dapat markup. Contoh kita beli dekat luar, harga emas dunia 6560. Dia akan markup plus 15 hingga 25%. Ya, ada yang sampai 30%. Ya, Okey. tapi itu emas fizikal lah, wujud. Fizikal. Emas 1999 pun sama. Ada masuk upah, dia buat lah apa. Betul. Bila kita nak jual lagi bang, dia tak bagi lagi harga ni. Dia markdown lagi. Dia markdown lagi. 15 hingga 25%. Nampak? Kalau kita jual balik, dia kata upah tolak. Betul. Jadi bila kita beli emas dekat luar ni, siap-siaplah kita rugi 30%. Siap-siap paling kurang. Betul-betul, setuju. Okey. Nampak? Baik. Management fee untuk GAE kali 10 ni ataupun profit rate lah. Profit rate is equal to 3.5% per year setahun. 3.5% setahun. Profit rate 3.5% setahun. Okey. Forex exchange kita kena tahu. Berapa tadi? 4.658. So ini yang kita kena faham dulu, yang kita kena tahu dulu. What is quantum metal buy? What is quantum metal sell? Quantum metal buy adalah harga emas dunia ataupun London Metal Exchange, harga emas dunia. Macam mana kita nak dapat quantum metal sell? Quantum metal sell ni adalah quantum metal jual kepada kita. Dia mark up 3%. Okay. Dia mark up 3% daripada... Profit rate 3.5 tu daripada? Sekejap Profit rate daripada pembiayaan. Daripada pembiayaan sebentar. Saya minum air sekejap. Okey. Cikgu. Untuk GAE kali 10 adalah 3.5%. Okey. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Cikgu, FX rate tu Ya. dia remain daripada pagi sampai besok pagi kan? So, satu hari tu Depends on Bank Negara Malaysia. Sebab I kita know. pakai BNM. Dia profit FX rate tu is hari peniaga kita lah. Ya, betul. Pada hari kita membuat pembelian tu. Kadang-kadang dia berubah juga, Kak. Berubah juga? Kadang-kadang kalau katalah harga dia nak jatuh petang tu, dia jatuh. Dia akan berubah. Dia tak fix. Dia tak fix. Rate apa ni, harga emas lah kan? Betul tak?
Ya, betul. Bergantung kepada harga emas dan keadaan inflasi di US. Thank you. Alright. Okay. How to start dekat GAE kali 10. Kita beli satu unit. Satu unit. Kita boleh beli 10 unit. Kita boleh beli 20 unit. Kita boleh beli 30 unit. No problem. Okay. Tapi untuk mudah pengiraan dia, saya tunjukkan daripada satu unit. Sebab banyak beginner kita dekat sini. Okay. Setiap satu unit pembelian GAE kali 10, harga dia adalah USD $250. Quantum Metal akan bagi pembiayaan sebanyak 9 unit. Which is $2,250. Setakat ni ada soalan? Setakat ni ada soalan? Tidak ada. Tiada. Baik. Lepas itu kita cari satu unit ni berapa grammage emas yang ada di dalam satu unit ni. Caranya ialah 250 ni bahagikan dengan harga emas QMS. QMS, Quantum Metal Sales, 67.57, which is 3.6999. Okay. Quantum Metal come up with 9 unit. Nilai dia adalah, modal dia digunakan adalah 2,250. Dia sediakan secara automatik. Okay. Apa? Sama juga. 2250 bagikan dengan bagikan dengan 67.57. Dapatlah lebih kurang dalam 33.2988. Betul? Betul. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Tuan-tuan dah ada pegangan 10 unit. GAE kali 10. Modal dikeluarkan oleh modal kita sendiri dan Quantum Metal adalah $2,500 modal. Okey. Grammage yang kita ada adalah 36. Betul. Grammage kita ada 36.999 gram untuk satu unit. Kalau kita ada 10 unit, kalilah dengan 10, 360 lah. Okey. Setakat ni faham ke tak faham? Tak berapa faham, dia ulang sekali. Ulang balik. Di dalam pembelian GAE ni, okey, GAE ni dijual dalam bentuk unit. Satu unit GAE ni harganya adalah $250. Faham tak faham? Faham tak? Faham. Faham tak bang? Okey. Faham. Setiap pembelian satu unit ni, Quantum Metal akan bagi kita pembiayaan. Dikapitkan dengan adik-beradik dia 9 unit. Dia bagi kita. Dia biaya, dia bukan bagi free Dia bagi pembiayaan 9 unit. Modal untuk 9 unit ni tadi, Quantum Metal yang keluarkan iaitu $2,250. Faham? Dalam bentuk nilai bukan gram kan? Kejap lagi kita akan tunjukkan dalam gram. Macam mana kita boleh dapat gram? Okey. Sekarang ni satu unit yang kita punya ni ada $250. Okey, satu unit harga dia $250. Kita nak tahu berapa gram yang ada dalam ni, kita bahagikan dengan Quantum Metal Cell, harga Quantum Metal Cell. $250 bagikan $67.57. So kita dapat satu unit bersamaan dengan 3.699 gram. Okey. Okey, kalau 9 unit berapa gram? 33.2988 gram. Faham tak? Ya. Okey. Lepas tu total up kita ada 10 unit. Kita keluarkan modal 2,500 iaitu 250 kita punya modal sendiri, 2,250 Quantum Metal keluarkan dan kita dah ada memiliki 36.99 gram emas. Nampak tak?
Dengan modal Okey, yang baik. sedikit, kita dah dapat gram match yang banyak, iaitu 36. Kalau tak, kalau kita nak dapat 36 gram ni, kita kena pergi kedai. Kalau bukan beli dekat Quantum Metal, kita kena, untuk beli 36 gram ni, kita perlukan duit lebih kurang dalam 11,000 tadi kalau kita kira. Nampak tak? Ya, ya. Faham. Tapi ni tak payah. Ini kita punya cuma keluarkan sedikit saja, 1,000 lebih saja duit yang perlu kita keluarkan. Baik. Bagi setiap pembiayaan 2,250 ini, okey, bagi setiap pembiayaan ini, Quantum Metal, ini nombor 1, nombor 2. Quantum Metal kenakan management fee ataupun profit rate. Profit rate dia adalah 3.5% dikenakan terhadap pembiayaan. Berapa pembiayaan kita? 2,250, betul? Betul. Sama dengan berapa? 78.75 dolar. Betul tak? Betul. Okey. 78.75 dolar ni untuk setahun. Satu bulan berapa? 78.75 bahagikan dengan berapa? 12. Berapa? 6.562. 6.56. Okey. Dolar. Okey? Dolar. Satu bulan dikenakan 6.562 dolar. Kalau kita nak tahu dalam bentuk hari, kita bagilah dengan 365 hari. Okey? Kalau tahun tu bukan tahun lompat lah. Kalau tahun tu adalah tahun lompat, kita kena bahagikan dengan 366 hari. Okey? Ini cara pengiraan macam mana di dalam sistem buat. Baik. Kita dah tahu dah management fee kita. Nombor 3. Berapa modal kita sendiri keluarkan? Kita keluarkan management fee ni tadi dibayar secara upfront. Beli je satu unit, kita terus bayar upfront dia. Beli 10 unit, kita terus bayar dia punya management fee dia. Tak boleh tangguh-tangguh. Jadi, modal kita semua tadi adalah 250 dolar campurkan dengan management fee tadi. 78.75. Iaitu modal yang sendiri keluarkan. Ialah 250 dolar campurkan dengan 78.75 dolar. Sama dengan berapa? 328.75. Inilah modal yang kita keluarkan bila kita membeli GAE kali 10. Okey? Faham? Okey, faham. Setakat ni ada apa-apa soalan? Belum habis lagi ni. Nampak tak? Macam inilah dia bergerak. Macam inilah dia beroperasi. Okey? Ada apa-apa soalan setakat ini? Cikgu, yang 328 ni istilah dia satu unit ya? Ya. Betul, satu Okey, unit. satu unit. Kalau kita 10 unit, kalikan 10. Betul. Apa Lepas yang tu, okey, apa dia? Yang 9 punya pembiayaan tu macam mana? 9 pembiayaan tu 2,250. Itu Quantum Metal punya tu. Kan dia kenakan kita tadi 78.75 saja. Bagi setiap pembiayaan 2,250. Jadi modal sebenar artinya 2,250 tu satu unit tapi dia bagi 10 unit. Satu unit kita punya, 9 unit Quantum Metal punya. Jadi total up kita punya unit tadi 10 lah. Okey. Habis nak nilai bayar berapa? 328 ke 2,000 1,000 lebih ni? Yang mana ini tu saja. Kan kita bayar, kita keluar. Kalau kita keluarkan satu unit saja modal.
Satu unit Okey. $250. Okey. Quantum Metal akan bayar 2,250 untuk 9 unit supaya kita dapat 33.2988 gram. Okey, okey, okey. Nampak tak? Yang ini kita tak payah kisah. Sebab ini Quantum Metal keluarkan. Yang kita perlu keluarkan modal kita 250 campur dengan management fee ni 78.75 setahun. Cikgu, yang Ya. dalam grup tu ada maklumkan JAE kali 20 tu yang mana pula cikgu? Ada ke lagi produk tu? GAE kali 20 ada. GAE kali 20 hanya di offer kepada pembelian emas perhiasan di Quantum Metal Jewellery sahaja setakat ini. Yang itulah yang markup dia 1.5% tu kan? Ya, betul. Bagi setiap diskaun 5% oleh Quantum Metal. Yang itu QMJ lah. Okey? Okey? Hello? Cikgu, maksudnya yang 20 tu emas fizikal lah, bukannya ni Yang mana? Yang tadi yang kali 20 tu yang soalan tu. Yang tu emas fizikal. Emas perhiasan. Okey, kita fokus kepada GAE kali 20 kepada GAE kali 20. 10 lah. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa soalan tak? Okey, cikgu. Faham. Okey. Apa yang kita nak kena faham sekarang ni, tuan-tuan dah bawa 36.99 gram dalam pemilikan tuan-tuan. Okey? Dan masa beli tu harga emas dunia adalah 65.60 dan markup 67.57 per gram. Okey, Quantum Metal jual. Jadi kita dah memiliki 36.999 gram emas. Okey, kita pun dah simpan di dalam GAE kita tadi macam saya buat tadi. Okey, dalam sistem. Katakanlah ada 29 hari bulan 12 tahun 23. Okey. Harga emas naik. Rusia dengan Rusia versus Amerika. Perang. Na'udzubillah lah. Okey. Harga emas naik daripada berapa tadi? QMB 65.60. Naik pergi kepada $80. Wah. Dah kecoh-kecoh dah kan? Okey. Dan forex exchange pada hari itu adalah $4.5. $4.5. Okey, $4.50. Okey. Apa yang perlu kita nak buat? Apa perlu kita tahu? Kita perlu tahu emas yang ni tadi 36.999 gram ni tadi berapa dah jadi nilai dia? Modal kita keluar 2,500 Emas ni berapa dah jadi nilai dia? 36.999 gram. Kan kita ada 36.99 gram ni tadi kan? Betul lah. 3.699 ni tadi kita sendiri punya Quantum Metal biaya 33.2988 gram. Okey. Apa jadi dengan nilai emas kita? Berganda-ganda naik. Okey, ini cara kira dia. Kita ada berapa tadi? 36.99. Sorry. Nilai emas terkini, cara kira dia ialah jumlah berat emas kalikan dengan harga terkini. Nampak? So, berat emas kita berapa? 36.999 kalikan dengan harga terkini $80. Berapa dapat? Berapa dapat? Tolong kira. 2,959.92. Tengok. 29,000 ke apa ni? $2,959 $0.92. Okey.
Emas yang 36 gram ni tadi, yang satu unit tu tadi, yang kita keluarkan modal 2,500, nilai dia dah naik. Jadi $2,959. Okey? Dah naik. Okey? Berapa untung kasar kita kat sini? Kasar. Lah. Tolak $2,500. Sama dengan nilai terkini tolakkan dengan 2,000, Modal. tolakkan dengan modal keseluruhan. 2,500. Untung kasar kita jadi berapa? Sama dengan 459.92. jadi sama dengan, nak kena tunjuk dia orang ni semua ni. Kena tunjuk. 2959.92 tolak $2,500 sama dengan 459.92. Baik. Inilah kita punya untung kasar. Okey. Inilah kita punya untung Kasar. kasar. Okey. So, berapa kita punya net cash out pertama? Net cash out pertama ni tadi saya nak tunjuk balik Net cash out pertama ni tadi adalah ini yang saya nak tunjukkan. Okey. Net cash out pertama yang saya nak tunjukkan adalah ini. Yang ini. Nampak? Ni. Yang ini. Okey. Yang ini. Oh, Nampak tak? nampak. Okey, net cash out ini. Net cash out pertama. Dia tak sama dengan net cash out yang kita bila kita buat dummy punya termination. Okey, net cash out ni. Alright. So net cash out pertama kita dapat ialah modal kita $250 plus dengan modal plus dengan untung kasar, which is modal dia 250 plus dengan 459.92. Nampak? So itu yang dia dapat. Dia dapat berapa? 709.92. 295. 250 campur dengan 459.92. Jadi 709.92. Nampak? Faham tak? Nilai emas terkini tolak dengan modal keseluruhan. Jadi kita dapat untung kasar dia 459.92. So berapa net cash out kita tadi yang kolom 1 tadi yang kita tengok dalam sistem, iaitu net cash out 1 tu dia dapat daripada modal 250 campur dengan untung kasar. Untung kasar tadi nilai terkini tolak dengan modal keseluruhan, iaitu 2959.92 tolak dengan 2,500, balance tiada 459.92. So itu dia punya untung kasar. So net Cikgu, cash out ya. Saya ingatkan yang 2959.92 tu kita tolak terus dengan jumlah pembiayaan dia yang 2250 tu sahaja. Itu kita tak dapat dia punya untung kasar. Itu kita dapat dia punya net cash out. Oh, okey. Sekarang ni kita nak tengok dia punya untung kasar. Dia kalau tolak dengan 2250 kita boleh. Boleh okey, juga faham. macam tu. Tapi kita tak nampak dia punya untung kasar. Nampak tak? Okey, faham. Kita nak tunjuk satu-satu ni macam mana untung kasar, macam mana untung bersih. Baik. So untung kasar kita ada $709.92. Okey. Berapa untung bersih kita? Untung bersih
tambah management free refund ya. Sama Ya. dengan untung kasar tolak dengan management fee ataupun profit rate. Okey, profit rate yang kita charge lah. So berapa lama kita charge hari tu? Hari ni masa ni satu bulan. Satu bulan. 29 hari bulan 12, 23 Rusia dah berperang dengan Amerika. Betul. Sini kita beli tadi berapa bulan? 29 hari bulan 11. Berapa lama tu? Satu bulan. Bulan. So satu bulan berapa dikenakan tadi? 6.862. 6.562. 6.8. 6.8. 62. Betul Betul. Okey. 6.862 untuk satu bulan. So kita chargekan satu bulan. 6.562 bukan 8 lah. 6.5. Kejap. 6.5. Jangan salah. Kalau salah saya salah sini. Saya percaya. 6.78. 6.562. Bahagi 12. 6.562. 8.75 bahagi 12. 6.5625. 6.5625. 6 ini nak kena denda ni. 6.5625. 625. Okey? Sebulan. Sebulan. Jadi untung kasar, untung bersih kita adalah untung kasar tolak dengan management fee yang dikenakan. Management fee yang di-charge. So untung kasar kita tadi adalah berapa untung kasar kita? 459. 459.92. Tolak 6.5625. 25. Okey. Jadi berapa? 453.358. 453.36. Okey. 36. Saya nak tanya dengan abang tadi. Macam ni cara dia kira untung bersih. Sini baru nampak bang. Mana abang tu dah keluar ke? Ya, saya tengok. Ini cara dia kira untung kasar, untung bersih, macam mana kira net cash out pertama, macam mana kita nak kira dia punya management fee. Okey? Alright. Okey. Untung bersih kita dah dapat. Nombor 8 pula. Kita nak kira management fee refund. Apa management fee refund ni? Lebihan management fee ataupun profit rate refund ataupun profit rate refund. Apa benda ni? Management fee tadi kan dikenakan 78.75 tadi kan. Kita hanya gunakan management fee selama satu bulan saja, iaitu $6 lebih. So selebihnya dia akan pulangkan balik kepada kita. So management fee refund adalah management fee tolak management fee upfront tolak dengan management fee charge. So berapa management fee upfront? 78.75 tolak dengan yang dah charge 6 point berapa? 6.5625. Jadi berapa? Jadi berapa ni? 72.1875. Baik. Ini adalah management fee yang dipulangkan kepada kita. Masuk balik dalam akaun bank kita. Okey. Baik. Ini dalam yang sistem tak kira ke cikgu? Dalam sistem ada kira ni. Yang ni ada. Saya nak tunjuk Yang ni ini. Ya. Yang ni dia. Dalam sistem. Jangan Azum. Yang ni dia.
Profit rate refund ni, nampak? Pula kan. Profit rate refund ni maksud dia yang management fee refund tadi lah. Okey. Gambar. Alright. Bang, nampak bang? Ya, nampak. Masih. Okey, alright. Baik. Kita dah dapat management fee refund. Okey, barulah kita kira nombor 9. Net cash out 2. Yang final yang akan masuk ke dalam account bank kita. Okey. Cikgu, Ya. yang refund tu langkah tahun baru dia kira lain ya? Yang refund ni untuk management fee yang tak dikenakan. Ya, yang baki tu. Yang baki tu dia pulangkan balik ke dalam akaun kita sebab kita dah untung. Kan kita dah untung tadi, harga emas naik. Bila Ya, harga faham emas cikgu. naik dalam tempoh sebulan je kita simpan emas dalam sistem quantum metal tu. Okey, maksud saya cikgu lepas pada setahun. Okey. Kalau lepas daripada setahun, maknanya 78.75 tu dah habis. Alas, 12 bulan. Ya. Dah tak ada . Ya. Cikgu, Okey. nak tanya, maksudnya kalau 12 bulan tu dah habis, adakah perlu kita jual ataupun kita biarkan? Biarkan terpulang kepada keadaan harga emas. Okey, Jangan kita kalau kita suka-suka kata jual. dia menurun, kita tak nak jual. Kita lanjut lagi sampai setahun. Betul. Kalau harga emas jatuh, emas kita masih lagi tak Kalau harga emas jatuh, contoh tadi kita beli emas pada harga ni. Berapa tadi? 65.60 ni kan. Harga emas jatuh jadi 50. Apa perlu kita buat? Jangan buat apa-apa. Kita buy time. Tunggu saja. Sampai harga emas naik balik. Okey, sementara tempoh setahun, artinya menunggu nak naik, adakah pihak KM akan datang di charge pada kita bila kita jual? Ya, dia akan chargekan 1 bulan $6. Okey, berapa lama kita Tetapi di $6 ni nanti kita akan dapat bayar balik menggunakan keuntungan kita apabila nilai harga emas kita dah naik balik. Nampak tak? Okey. Jadi kita tak payah buat apa-apa. Kita dekat quantum metal ni kita beli, kita tunggu harga emas kita naik je baru kita jual. Jangan harga emas turun kita kelang kabut. Jangan. Relax. Ini bukan forex. Macam ni lah. Macam ni cikgu. Katakan kalau setahun tertangguh kita tak jual, kalau RM6 kali setahun tu mungkin tak banyak sangat. Ya. Katakan 2 tahun. Selepas habis Sama tempoh, juga. maksudnya 3 Jangan tahun. jual. Jangan jual selagi kita tak untung. Tak ada orang akan kacau kita. Tak ada alung daripada quantum metal akan kacau kita, tak ada. Quantum metal tak ada sediakan alung apa semua. Kita tunggu harga emas naik je. Quantum metal ni memang bagi kita untung. Bermakna maksud cikgu akan datang harga naik, kita jual baru dipotong. Baru dia akan potong. Kita kira lah cukup ke tak kalau dia dah potong situ, cukup ke tak keuntungan yang kita dapat tu. Kalau kata tak cukup keuntungan tu, kita tunggu je lah. Sampai kita rasa untung tu, kita dah rasa puas dengan keuntungan tu. Kita jual lah. Faham cikgu. Tak ada orang akan kacau kita, insya-Allah. Tak ada. Pasal ada kawan ni, dia cakap sekarang beli. Saya tu fikir kalau jatuh macam mana, tak apa beli lagi. Wah. Kalau beli sekarang boleh, kalau tak pernah beli. Itu untuk apa? Sebagai trademark ya. Dia punya KPI dia. Indikator dia. Kalau tak beli, kalau kita tak beli, mana kita tahu harga emas turun ke harga emas naik ke? Kita tak tahu sebab kita tak tahu harga emas berapa kita beli. Betul tak? Orang lain semua sibuk. Saya beli emas harga $63. Saya beli 58, awak beli berapa? Saya tunggu harga emas jatuh. Tak, awak beli berapa? Jatuh tu berapa? So kita tak ada, sebab kita tak ada indikator, kita tak ada penetapan dekat situ. Kalau kita kata kita beli 65, harga emas jatuh 3%. Barulah kita boleh cakap harga emas jatuh daripada pembelian yang awal kita beli tadi.
Tapi kalau kita tak beli, macam mana kita nak tahu harga emas tu jatuh ataupun naik? Ya, Kita betul. tunggu je lah. Kita tunggu. Dulu 20 tahun dulu bang, harga Hmm. emas RM35 Ya, betul. segram. Betul, Itu pun betul. orang cakap mahal. Ya, betul. Pasal sebelum Sekarang tu ni harga murah emas lagi. 300 lebih. 300 lebih segram. Pun orang cakap mahal. Lagi tahun 10 tahun akan datang, harga emas Naik. 800 lebih segram, pun orang cakap mahal. Bila-bila pun mahal kalau kita tak beli. Okey? So kita beli dulu baru kita ada indikator tu. Ya, Nampak betul, tak? betul. Yes. Pasal ikut Okey. rekod, kalau dikira emas tak pernah jatuh. Makin lancar, makin lama makin naik. Dia fluctuate. Orang putih cakap dia menaik, dia dalam tempoh setahun tu dia ada naik turun. Tetapi dia mengarah kepada kenaikan. Sekejap lagi saya akan tunjukkan graf dia. Baik. Okey. So net cash out kita tadi, kedua tadi adalah net cash out. Net cash out 1 campur dengan management fee refund. So berapa kita punya net cash out 1? Berapa kita punya net cash out 1? 709.92. Campur dengan management fee refund 72.1875. Nampak? So jawapan dia adalah 782.1075. Okey, apa yang saya masukkan dekat nombor 9 ni tadi adalah saya tunjuk balik dalam bentuk sistem. Yang ini net cash out 1. Yang ini adalah net cash out 1 campur dengan manage ataupun profit rate refund. Yang ini campur dengan ini, dapatlah kita ni tadi. Dapatlah kita ni. Okey, net cash out 1 campurkan dengan management fee refund 72.1875, dapatlah kita 782.1075. Nampak? So, berapa ringgit kita untung ni dalam ringgit Malaysia? Berapa kita untung dalam ringgit Malaysia? Okey. So, sama dengan modal net cash out dua kali dengan forex exchange terkini. Okey, tolak dengan modal kita keluarkan. Okey, berapa net cash out? Berapa kita punya net cash out? Net cash out kita tadi adalah 782.1075. Kalikan dengan pertukaran mata wang berapa? Pertukaran mata wang pada masa tu. Masa US tu tengah perang. Tengok atas ni. Forex exchange dia 4.50. Jangan kita pakai yang lain Kita gunakan yang terkini. 4.50. Jadi berapa situ? Boleh tolong kira? Boleh tolong kira? 351.9837. Okey, jadi RM 35 19.4837. 47 47. Okey, tolak dengan modal kita.
3519.47 saya dapat. Pak. Oh, Okey, tolak dengan berapa modal kita dulu? Kita keluarkan semua berapa? Mana? Ni dia. Kita keluarkan berapa ni? 328.75 kalikan dengan forex exchange dia. 4.658. Berapa? 328.75 kalikan dengan forex exchange kita 4.5 kalikan dengan 4.658 ini tarikh 29 hari bulan 11. Kita tak boleh samakan forex exchange Jangan nanti kita takkan dapat jawapan yang tepat. So modal yang kita keluarkan adalah 1531.3175. 1531.32. Tolak RM 1531.32. So berapa ni? Tolong kira. 3519.47 tolak 1531.32. Berapa? RM 1988.15. Ini kita punya keuntungan. Duit yang masuk dalam akaun kita adalah 3,519, tetapi kita punya keuntungan adalah 1,988. Okey. So, setakat itu sahaja pengiraan. Ada apa-apa soalan? Dah pukul 11. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tinggal abang seorang, yang lain dah tidur dah. Okey, terima kasih cikgu. Terima Okey, kasih harap- Abang, terima kasih. Mungkin sekejap lagi saya cuba masukkan. Mungkin besok saya baru bertanya sesuatu pasal dah lewat. Okey, tak apa. Nombor handphone Okey. saya dah ambil dah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ada satu rasanya- soalan cikgu. Boleh. Ya, soalan. Okey cikgu, saya nak tanya satu soalan. Okey, kalau tahun yang pertama masa kita mula-mula beli tu, management fee tu dia charge upfront untuk 1 tahun pertama. Tetapi jika selepas 1 tahun kita masih lagi hold, kita tak jual lagi. So untuk tahun kedua tu, adakah dia charge management fee dengan cara yang sama macam tahun pertama? Maksud saya dia charge upfront untuk 1 tahun lagi untuk tahun yang kedua. Dia hanya charge Upfront juga ke? upfront. Dia tak charge upfront. Dia akan dibayar semasa membuat termination. Dia dah macam GE kali 5. Dikira. Ya, dan dia akan dikira daily. Okey, management fee kita dikira sebagai daily. Lepas tu dia akan accumulate masa kita nak buat termination, barulah kita akan bayar. Maknanya Kita tak dia payah bagi keluarkan duit balik, tak payah. okey. Okey. Lagi? Ada apa-apa soalan? Nilai sama kan cikgu? Satu hari dia bagilah 78.75 tu bagikan dengan 365. Berapa? 78.75 bagi dolar bagi dengan 365. Satu hari dia charge 0.21 sen sahaja. Okey.
Tak banyak. Tuan, Automated ya. Tuan nak tanya, boleh share tak yang cara-cara kiraan JE 10 Boleh, daripada nanti 1 saya akan sampai share dalam grup BW nanti. rakaman ada tak? Ada, nanti boleh cek besok hari dekat rakaman ataupun malam nanti Okey, terima kasih. Alright. Ada apa-apa lagi soalan? Dekat chat ada soalan ke? Ada soalan lagi? Jika macam itu ada kemungkinan boleh kita bertambah dengan Azil. Ya. Betul. Thank you. So, tunjukkan slide yang kira GE dari step 1. Nak step gambar boleh? Okey, ni snap, sorry. Ni boleh snap gambar Okey, ni page 1. Boleh? 1, 2, 3. Okey. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Okay. Alright. Sekejap. 1988. InsyaAllah banyak tu untuk. Boleh tunjukkan management. Okay. Banyak untuk. Management fee kira 365 hari but not calendar date. Calendar date dia dikira satu hari bila waktu kita beli tu. Macam mana nak tukar nilai dolar kepada RM? Nilai dolar kepada RM tengok forex exchange kita tadi. Saya dah tunjuk dekat kita punya sistem. Tengok kita punya sistem. Okay, dekat gold price, FX rate is equal to USD $1 bersamaan dengan MYR 4.658. Ini akan berubah-ubah bergantung kepada keadaan. Alright. QMJ hanya boleh dapat di perhiasan QMJ. Maaf macam mana? Okay. Terima kasih keterangan yang mudah, faham dan lengkap. Berapa persen keuntungan kira tadi tu ya? Percentage dia. Berapa kita punya untung tadi? 1988. Percentage dia senang. 1988.15 bagikan dengan modal kita. Okey, bagikan dengan modal kita berapa? Ini 328.75 kali dengan 4.685. 328.75 kali 4.658. 1531. Satu tolak 1531.31. Sekejap 198. Sorry. Boleh betul lah tu. Untung dia 1981. Sekejap. 1531.31. Okey. So 1988.15 bagi 1531.31 kali dengan 100 sama dengan 129%. 129%. 130% lah. Dia 129.83. 130% keuntungan kita. Alright. Okay.
Terima kasih. Boleh naik sama. Okey, itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa lagi soalan? Ada apa-apa lagi soalan? Baik, kalau tak ada apa-apa lagi soalan, Ada cikgu, tak ada. okey, kalau tak ada apa-apa lagi soalan, saya mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada semua kerana kekal bersama saya daripada 100 lebih jadi 90 lebih ni. Mungkin penerangan saya begitu panjang, dia orang ambil yang ringkas-ringkas. So alhamdulillah saya berpuas hati dengan apa yang saya cuba buat pada hari ini untuk bagi penerangan yang mudah pun saya dah bagi. Dan yang mudah saya pun dah bagi, dan yang secara detail pun saya dah bagi. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh Terima kasih, berhubung cikgu. dengan saya melalui telefon, ya. Berhubung dengan saya melalui telefon, dan saya rasa tak ada lagi soalan. Semoga semua akan meraih keuntungan pada masa-masa yang akan datang. Dan jangan Amin. InsyaAllah. Jangan ponteng dengan kelas pengiraan ni. Okay, jangan kacau sangat. Kita punya konsultan kat atas nanti InsyaAllah. banyak orang nak layan. Okay, so insyaAllah. So InsyaAllah. saya mengakhiri kita punya majlis ni pada malam ini dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kebaikan daripada Allah, kelemahan daripada diri saya sendiri, saya sedekahkan semua yang saya sharekan pada ini kepada kedua ibu bapa saya yang dah tak ada lagi. Okey. Amin. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.